Di permukaan bumi kita terdapat 3 kawasan tempat habitat yang utama, kawasan tropika, kawasan tundra dan juga kawasan gurun. Jadi mana-mana organisma, mana-mana haiwan, mana-mana spesies yang tinggal di kawasan ketiga-tiga kawasan ini kena beradaptasi, kena menyesuaikan diri terhadap tempat tinggal mereka. Kawasan gurun, kawasan tundra dan juga kawasan tropika. Sebagai contoh, unta yang tinggal di kawasan gurun mempunyai bonggol. Bonggol di belakang unta itu berfungsi untuk simpanan makanan dan juga tempat simpanan air. Satu lagi penyesuaian unta terhadap tempat tinggal gurun adalah tapak kaki unta yang lebar. Fungsinya adalah untuk bagi mengelakkan tapak kaki unta terus termasuk ke dalam pasir. Okey. Penyesuaian haiwan yang tinggal di kawasan tundra, kawasan sejuk, bersalji. Kebanyakan haiwan yang tinggal di kawasan sejuk ini mempunyai lapisan bulu dan juga lapisan lemak yang tebal. Okey, bagi mengelakkan kerosakan organ dalaman akibat cuaca yang sangat sejuk. Begitu juga dengan haiwan yang tinggal di kawasan tropika. Kawasan tropika adalah kawasan yang panas dan sentiasa lembap. Okey, itu sudah. Seterusnya kita masuk ke interaksi antara organisma hidup. Interaksi antara organisma hidup boleh dibagikan kepada 3 jenis yang utama, iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan juga persaingan. Simbiosis ini melibatkan 2 atau lebih organisma yang saling bersandaran antara satu sama lain. Mangsa-pemangsa, siapa makan siapa. Persaingan pula melibatkan 2 atau lebih spesies yang tinggal di tempat yang sama, bersaing untuk mendapatkan sumber makanan, tempat tinggal, air di kawasan yang sama. Kita lihat dulu simbiosis. 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies yang tinggal bersama. Terdapat 3 jenis, iaitu komensalisme, iaitu organismanya interaksi antara dua atau lebih organisma yang mana satu organisma itu mendapat manfaat, satu lagi tidak mendapat apa-apa. Sebagai contoh, komensalisme antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu membekalkan makanan, sisa makanan kepada ikan remora dan juga pengangkutan. Satu untung, satu lagi tidak untung, tidak rugi. Seterusnya mutualisme. Interaksi 2 atau lebih organisma yang mana kedua-dua organisma itu mendapat manfaat. Contohnya bakteria rhizobium mendapat rumah dan tumbuhan mendapat nitrat. Okey, so interaksi antara bakteria dan juga tumbuhan. Bakteria mendapat tempat tinggalnya dan tumbuhan pula mendapat nutrien atau nitrat lah. So tumbuhan untung, bakteria pun untung. Kalau kedua-duanya untung, kita panggil mutualis. Yang ketiga adalah parasitisme, yang mana interaksi antara 2 atau lebih organisma yang mana satu untung, satu lagi rugi. Sebagai contoh, cacing pita yang mendapat makanan tempat tinggal daripada usus manusia. Manusia kerugian nutrien, kehilangan nutrien, manakala cacing pita pula mendapat makanan dan juga tempat tinggal percuma. So, simbiosis boleh dibagikan kepada 3, iaitu komensal, mutualis dan juga parasit. Contoh interaksi yang ketiga adalah mangsa-pemangsa. Satu, hubungan antara satu haiwan memakan haiwan yang lain. Dalam gambar raja ini, kamu lihat ular sawah ini makan ini tikus. Ular makan tikus. So, mangsanya adalah tikus, pemangsanya adalah ular. Persaingan adalah interaksi antara 2 atau lebih organisma yang bersaing untuk mendapatkan keperluan asal seperti makanan, tempat tinggal, pasangan dan lain-lain. Fungsi persaingan dalam satu ekosistem adalah untuk menghadkan populasi sesuatu organisma. Sebagai contoh, persaingan antara singa dengan haiwan dubuk. Kedua-dua populasi ini akan bersaing untuk mendapatkan kawasan, bersaing untuk mendapatkan makanan.